terkadang ini sebagai contoh aja. Terkadang kalau kita naik motor, kita accident, patah kaki pun, menurut kita buruk, tapi sebenarnya itu baik. Ada kebaikannya. Yakinlah kita ni orang yang beriman sama Allah. Ada kebaikan. Yang penting baik sangka sama Allah. Ya Allah, kau takkan bagi buruk untuk aku. Kau buat berniaga aku buruk, kau buat berniaga aku jatuh, pasti baik. Aku tak tahu. Yang penting aku redha. Ya Allah, aku belajar nak redha. Ya Allah, Kau Tuhan aku hamba. Aku redha kepadamu, wahai Allah Subhanahu. Ini sikap yang ada pada ibu Imam Malik bin Anas al-Asbahi. Kerana anak dia jadi orang hebat dalam dunia. Dalam dunia ni nama Malik bin Anas boleh kira dalam jari je. Banyak ulama-ulama muncul, tapi tak sehebat Imam Malik bin Anas. Yang hebat macam Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal yang hafal 10 juta hadis. Ada nama-nama lagi yang hebat. Tak ada, jarang. Ini orang-orang hebat top. Kenapa dia boleh jadi orang hebat dalam sejarah umat manusia? Kerana mak dia seorang yang hatinya redha sama Allah Subhanahu wa taala, dan dia ajarkan suami dia, wahai suamiku, kau jangan bersedih, jangan nak ketat-ketat muka, jangan rasa stres kau dapat bini tak cantik macam aku. Kenapa? Fa innal khaira qad yakunu kaminan fi syarr. Terkadang kebaikan diselubungi di dalam keburukan menurut kamu. Takdir Allah SWT, maka dia pun bersatu malam tu. Dapat sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, dapat seminggu. Namanya manusia, dia pun bosan. Bukan isteri idaman, bukan selera dia. Maka dia pun kata minta izin, wahai isteriku, abang minta izin, abang nak bermusafir, nak cari kerja kat luar negeri. Dia pun tinggalkan negeri Madinah Al-Munawwarah, pergi sampai ke negeri Syam. Syam Syria, jauh. Berapa ribu kilometer daripada Madinah pergi ke Syam Syria. Pergi tak balik-balik dah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun tak balik-balik. Yelah, kalau bini cantik, jangan kata ni seminggu, memang menggelupur tak balik kan. Nak balik, baru 1 hari tinggalkan, menggelupur nak balik. Tapi bini biasa-biasa aja, setahun tak balik pun mahal aja gitu. Bertahun-tahun tak balik. Tapi sang isteri radhiyatun bi qada'illah, redha dengan takdir Allah. Dia tahu suami dia tak berapa sesuai dengan dia. Kerana itu pergi tinggalkan cari kerja jauh-jauh. Dia redha. Ya Allah, ini walaupun menurut manusia ni buruk ini. Aku ditinggal pergi suamiku baru minggu pertama, baru honeymoon belum habis lagi, berbulan madu belum habis. Dan ditinggal pergi. Ini menurut manusia memang buruk. Tapi kalau ini terjadi, tentu pasti kerana takdirmu, dan takdirmu pasti baik, wahai Allah Subhanahu wa taala. Dia terima dengan hati yang ikhlas. Daripada dia bertemu dengan suami dia malam pertama, daripada situ dapat 1 orang anak yang soleh. Dia pun hamil. Hamil sebulan, 2 bulan, sampai 9 bulan, lahirlah seorang bayi yang hebat, yang luar biasa. Imam Malik bin Anas al-Asbahi. Orang yang genius. Boleh hafal hadis luar biasa. Lahir. Ibu dia ni, walaupun hidup seorang diri, suami tinggal pergi, dia tidak berputus asa. Dia tetap mengharap redha Allah, dia tetap jalankan tugas dia sebagai seorang ibu. Dia didik anak dia baik-baik. Dia didik anak dia betul-betul. Hadirat cari bini ni khusus ni, yang muda-muda ni. Cari bini ni jangan pandang muka je. Ngerti deh. Jangan cari yang cantik je. Tapi cari wanita soleh. Nabi jauh-jauh hari dah bagi tahu, fazfar bizatid din. Kata Nabi, tungkal mar'ah li arba'. Perempuan tu orang nak kahwin kerana 4 perkara. Pertama, kerana muka dia masya-Allah banyak cantik. Yang kedua, kerana dia orang-orang bangsawan. Orang-orang anak Datuk Seri, anak Tan Sri dan lain-lain. Orang berebutlah nak kahwin. Apalagi kalau puteri raja, berebutlah orang nak kahwin kan. Antara lagi orang kahwin kerana perempuan, kenapa? Kerana 5 liha. Oh, perempuan ini kaya. Janda pun janda lah. Tapi dia punya kedai berderet kat belakang raya tu, bolehlah kahwin. Kerana harta dia. Dan terkadang orang menikahi perempuan kenapa? Kerana agama dia. Orang dia Masya Allah, luar biasa, orang yang bertakwa. Kata Nabi SAW, kalau kau kahwin perempuan, nakkan perempuan tu kerana hartanya, Allah akan miskinkan ente. Kalau ente kahwin dengan perempuan kerana cantiknya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau engkau mengahwini seorang perempuan kerana agamanya, takwanya, budak dia baik, budak dia berbakti, budaknya hafizah contoh, budak dia Masya Allah, luar biasa. Kata Nabi, fazfar bizatidin, berbahagialah ente, beruntunglah ente, kerana isteri ente orang yang bertakwa. Orang bertakwa ni tak semesti budak madrasah. Didikan mak bapak dia. Walaupun dia sekolah universiti sekalipun, kalau dia dididik oleh mak bapak dengan benar, insya-Allah anak dia pun bertakwa.
Nak cari isteri yang bertakwa. Sebab dialah yang akan jadi guru pertama untuk anak kita. Dia akan jadi cikgu pertama yang akan didik anak kita. Kata ulama-ulama, al-ummu madrasatun. In a'adatta sya'ban tayyibal a'raq. Kaum ibu, kaum wanita, merekalah madrasah. Merekalah sekolah yang paling hebat, bahkan sekolah pertama. Kalau engkau mempersiapkan sekolah ini menjadi sekolah yang baik, sekolah yang bagus, kau telah mempersiapkan satu generasi, satu bangsa yang luar biasa akan menggemparkan dunia. Maksudnya apa? Kalau kita pilih bini yang hanya pandai melaram aja, bersoleh aja manjang, anak kita pun tak akan jadi anak yang soleh solehah. Anak kita tak akan jadi siapa-siapa. Kalau kita pilih bini yang kuat melantak aja kerja je, kejap-kejap melantak makan contoh je kan. Anak kita dia akan ajar melantak juga. Tapi kalau kita pilih bini kita, walaupun tak cantik, walaupun badan dia gemuk, tak cantik, tapi dia ada agama dalam hati dia. Dalam hati dia ada rindu Allah, ada rindu Nabi Muhammad, ada tahu halal haram mana. Kita akan tengok anak kita akan membesar menjadi generasi yang luar biasa. Kerana itu kalau wanita-wanita ini tidak dididik dengan baik, isteri-isteri kita tak dididik dengan baik, kita akan tengok 10 tahun akan datang, rosaklah generasi Melayu kita pada hari ini. Kenapa generasi Melayu hari ini rosak? Kerana isteri-isteri kita bukan isteri-isteri yang bertakwa sama Allah. Laki biar nakal macam mana pun, bukan boleh nakal, haram tak haram. Tapi kalau isterinya solehah, insya-Allah generasi akan datang generasi yang hebat. Ini ulama bagi tahu. Al-ummu madrasatun. Ibulah sebuah madrasah, sekolah yang pertama. Dia yang akan ajarkan kepada anak kita kalimat apa yang dilafazkan. Abah ke, mak umi ke, atau Allah. Dia yang lebih banyak masa dengan anak kita. Bukan kita yang cebokkan anak kita. Kalau cebok pun seminggu sekali je kan. Maksud masih kita masih muda dulu. Sekarang dah tak cebok anak lagi dah. Yang cebok anak kita siapa? Isteri kita. Yang bagi makan dia siapa? Isteri kita. Yang tidurkan dia siapa? Isteri kita. Kerana itu dia yang paling banyak masa dengan baby kita. Sewaktu usia dini, ketika dia menerjemahkan apa yang dia lihat dalam hati dia semua, menjadi akidah, menjadi sifat daripada ibu dia. Kalau ibunya tidak kau persiapkan sebagai wanita solehah, bagaimana mungkin anak kamu akan jadi anak yang soleh? Tapi Imam Malik bin Anas, ibu dia ibu yang luar biasa, wali Allah. Ditinggal pergi oleh suami kerana suami tak berkenan, tak cantik muka dia. Dia redha, terima kasih ya Allah, aku bahagia. Dia tak ada nak mengomel-ngomel, tak ada nak mengamuk-ngamuk. Dia tahu suami dia nakkan perempuan cantik, ternyata dia bukan cantik. Dia boleh nasihat, abang jangan bersedih bang. Jangan ketat-ketat muka. Memang muka saya tak cantik, kulit saya ni coklat, sawo matang, mungkin hitam. Tapi ketahuilah kebaikan itu terkandung di dalam keburukan menurut abang. Maka membesarlah Imam Malik bin Anas Al-Asbahi menjadi hafiz Quran, hafiz hadis. Tak ada bapak pun waktu tu. Bapak dia dah pergi luar negeri, berpuluh-puluh tahun tinggalkan dia. Sehinggalah beliau membesar jadi seorang pemuda, walaupun masih muda, tapi dah layak mengajar di Masjid Nabawi. Jangan main-main Masjid Nabi Muhammad ni. Masjid tempat Rasulullah mengajar ni. Ya Allah, tempat Rasulullah mengajar, dia yang duduk mengajar. Oi, ingat calang-calang orang ke? Jangan main-main ini. Ya Allah, ya Rabb. Diganti sahabat Abu Bakar, Omar, Osman, Ali yang duduk tempat tu. Setelah meninggal dunia mereka mengajar umat. Yang duduk tempat tu siapa? Imam Malik bin Anas. Dan Nabi SAW pun tahu akan muncul orang yang hebat, padahal dia tidak dididik oleh bapa dia, tapi dididik oleh seorang wanita yang solehah. Sampai Nabi bagi satu hadis, yushikun nas an yadribu akbadal ibil. Nyaris aku nampak, kata Nabi, berbondong-bondong orang ramai-ramai memukul untanya, berdoyon-doyon pergi ke kota Madinah nak menuntut ilmu kepada seorang ulama. Ternyata mereka tak jumpa orang yang lebih alim, lebih afdal daripada alimul Madinah, Malik bin Anas Al-Asbahi. Kerana apa? Kerana ibu yang cantik kah? Ibu yang kulit sawo matang sahaja. Yang paling penting bertakwa sama Allah Subhanahu wa ta'ala.